Hai semua, selamat datang ke channel ITUS, Easy to Understand Science Subjects, sebuah saluran pembelajaran sains yang memudahkan anda untuk memahami mata pelajaran sains di pelbagai peringkat pengajian. Bagi memudahkan anda menonton semua video pembelajaran yang ada, layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini melalui YouTube. Anda juga boleh mendapatkan nota sains ini dalam bentuk PDF beresolusi tinggi daripada halaman ITUS Blogspot secara percuma. Tim ITUS terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang dimuat naik setiap minggu. Jadi, pastikan anda menekan butang subscribe, seterusnya butang loceng bagi membolehkan anda terus mendapat makluman tentang video-video pembelajaran sains akan datang. Topik pada kali ini, kepelbagaian organisma, pembelajaran subjek sains tingkatan 2, bab 1. Biodiversity bermaksud kepelbagaian organisma. Biodiversity adalah gabungan dua perkataan iaitu bio, merujuk kepada benda-benda hidup iaitu organisma. Manakala diversity bermaksud kepelbagaian. Biodiversity ialah kepelbagaian organisma yang merangkumi mikroorganisma, haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Biodiversity wujud hasil daripada kepelbagaian habitat iaitu tempat di mana organisma tinggal dan kepelbagaian cuaca iaitu iklim persekitaran. Sebagai contohnya, ikan mempunyai insang membantu sistem pernafasan bagi membolehkan ia boleh hidup di dalam air. Zirafah pula mempunyai leher yang panjang bagi membolehkan ia mencapai daunan di pokok yang tinggi yang menjadi makanannya. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Mandiri bermaksud kebolehan organisma untuk meneruskan kehidupan. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berasa bangga kerana Malaysia adalah merupakan salah satu daripada 12 buah negara di dunia yang dianugerahkan sebagai negara mega biodiversity. Negara mega biodiversity adalah negara yang amat kaya dengan kepelbagaian spesies haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kepelbagaian organisma yang wujud dalam sesebuah negara adalah amat penting. Mengapakah biodiversity penting? Sudah tentu, kepelbagaian haiwan dan tumbuhan yang wujud di negara kita membekalkan pelbagai jenis sumber makanan kepada kita. Biodiversity juga penting dalam keseimbangan alam. Proses-proses seperti kitaran makanan, pendebungaan dan interaksi antara organisma akan mewujudkan keseimbangan alam. Ia juga penting dalam bidang perubatan. Mikroorganisma, tumbuhan dan haiwan digunakan secara meluas dalam menghasilkan ubat-ubatan dan kosmetik. Biodiversity juga penting dalam membekalkan bahan mentah bagi kegunaan bidang industri atau bidang pembuatan. Sebagai contoh, kayu balak dan buluh ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membina bangunan, perabot dan sebagainya. Seterusnya, dalam bidang penyelidikan dan pendidikan. Manusia mengembangkan ilmu dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik yang dilakukan terhadap organisma.
Biodiversity juga merupakan elemen penting di sesebuah tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi yang boleh menarik minat pengunjung. Penyahutanan ialah kegiatan penghapusan hutan atau penghapusan pokok-pokok dari suatu kawasan tanah. Keadaan ini boleh didorong beberapa sebab. Antaranya, pokok ditebang agar dapat memperoleh bahan binaan atau bahan bakar seperti arang atau kayu. Manakala tanah yang dibersihkan boleh digunakan sebagai padang rumput untuk ternakan dan perladangan atau kawasan pembinaan bangunan dan jalan raya. Kegiatan penyahutanan yang tidak terkawal akan menghilangkan biodiversity dan menjejaskan keseimbangan alam. Oleh yang demikian, biodiversity yang menjadi anugerah yang sangat bernilai ini mestilah dijaga dan diuruskan dengan baik. Antara perkara yang boleh dilaksanakan bagi menjaga biodiversity ialah program pembiakan, perlindungan habitat dan pengharaman pembunuhan dan pemerdagangan. Program pembiakan boleh dilaksanakan sebagai contohnya seperti mewujudkan tapak semayan anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan mewujudkan pusat penetasan penyu. Perlindungan habitat boleh dilaksanakan dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Kemudian, mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Baik, terdapat dua perkataan yang penting yang perlu difahami apabila kita membincangkan mengenai pengurusan biodiversity, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Pemeliharaan ialah aktiviti untuk mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Maksudnya, keadaan biodiversity tersebut belum lagi mengalami kerosakan dan bagi mengelakkan ia mengalami kerosakan, pemeliharaan terus dijalankan. Berbeza dengan pemuliharaan, iaitu aktiviti untuk mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada asal supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Maksudnya, keadaan biodiversity tersebut telah mengalami kerosakan dan ia haruslah segera dipulihkan. Kemudian, terdapat dua jenis pemeliharaan, iaitu pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Pemeliharaan in situ ialah aktiviti untuk mengekalkan spesies di dalam habitat asal seperti taman negara, hutan simpan kekal dan taman laut. Kemudian, pemeliharaan ex situ ialah aktiviti untuk mengekalkan spesies di luar habitat asal seperti zoo dan taman botani. Baik, mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan spesies endemik. Spesies endemik ialah spesies yang wujud di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu sahaja. Sebagai contohnya, bunga Rafflesia yang hanya wujud
di tempat-tempat tertentu sahaja di dunia ini, seperti di Malaysia dan Indonesia. Contoh spesies endemik di Malaysia: bunga pakma atau Rafflesia, periuk kera atau Nepenthes rajah, penyu belimbing, harimau Malaya dan gajah pigmi, iaitu gajah kerdil Borneo yang boleh didapati di Borneo. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini secara lebih tersusun. Tim ITUS terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang berkualiti yang akan dimuat naik setiap minggu. Jadi, jangan lupa untuk menekan butang subscribe agar anda sentiasa mendapat makluman mengenai video-video yang terkini. Terima kasih.